Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya fattah, ya alim ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah biwayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan 5 Februari 2024. Pengajian kita pukul 9.30 malam. Sambungan tadabbur surah Al-Mulk, dan pada malam ini kita mula ayat yang ke-24 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Di sini buaya Allah Ta'ala menyebutkan summa zakarallahu Ta'ala al-burhana as-salisa ala kamali qudratihi. Allah Ta'ala menyebutkan dalil ataupun tanda yang ketiga daripada sempurnanya kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, kata olehmu wahai Muhammad, wahai Muhammad, maksudnya ada apa kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemah wahai Muhammad itu dari sudut seolah-olah Allah Taala yang kata begitu ya, wahai Muhammad. Masa insya-Allah. Surah Al-Mulk saya, Al-Mulk ayat 24. Kata olehmu wahai Muhammad, huwa dia alladhi, yang mana kum kamu semua fil ardi, di atas muka bumi. Di atas bumi ini yang memperbanyakkan kita semua, yang membiarkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ilaihi tuhsyarun. Ibu ayah, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ikut susunan, kalau kita ikutkan susunan, kita susunan dia macam ni. Wa tuhsyaruna ilaihi. Ilaihi tu biasanya berada selepas kalimah fi'il mudhari' tuhsyarun tu, biasanya ikut kaedah asal. Tetapi di sini ditakdimkan, dikedepankan. Yang belajar bahasa Arab tahulah istilahnya jar majrur. Dia akan memberi makna, di sini akan memberi makna takhsis. Dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Jadi kalau Quran terjemah ibu ayah ada tulis hanya kepadanya, itu yang terbaik. Boleh tak ibu ayah kongsikan terjemah masing-masing? Ada tak hanya? Ilaihi terjemah kepada, tetapi Quran terjemah ibu ayah ada tak tulis hanya kepadanya? Cuba tengok. Kalau ada bagus, baguslah. Ada tak cuba Allah ya? Jadi kalau terjemahan ada tulis hanya kepadanya, dia meraihkan kaedah di sini, di mana kalau ditakdimkan, dikedepankan, ilaihi duduk depan, maka terjemahnya akan ada hanya, takhsis, pengkhususan. Jelas ibu ayah ya? Tafsiran dia ayat 24 daripada kitab tafsir Al-Munir. Ay wa qul lahum aidan, wahai Muhammad, kata juga kepada mereka.
Kenapa kalau sebut kata juga? Kenapa ada juga? Kenapa jangan ada perempuan? Pada qul itu kata ada juga. Ke ayat 23 pun ada peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Qul olehmu, qul kata olehmu. Huwallazi ansha'akum, itu ayat 23. Ayat 24 pun Allah sebut qul juga. Maka menunjukkan di sini ada pengulangan. Oleh kerana itu, cantik kalau Quran terjemah ibu ayah ada tulis juga. Kata juga olehmu wahai Muhammad. Cuba tengok terjemah masing-masing. Siapa terjemah yang ada tambah juga? Katakan juga. Ada tak? Kalau ada, bagus. Cuba ibu cek. Untuk ayat 24. Ayat 24 ada tak dalam Quran terjemah ibu ayah tulis juga? Kalau ada, itu lebih baik daripada tak ada, ya. Okey. Inna Allaha huwa khalaqakum wa bassakum wa wazza'akum fi anha'il ardi. Sesungguhnya, waalaikumsalam Ibu Bahariah, alhamdulillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dialah yang telah menciptakan kalian semua dan mengembangbiakkan kalian semua di serata alam. Ma'akhtilafi alsinatikum fi lughatikum, dengan berbeza bahasa, berbeza lughat, lughat, berbeza dialek. Siapa cipta itu ibu ayah? Adakah manusia cipta sendiri? Tidak. Allah Ta'ala tunjukkan pada kita, Allah Ta'ala lah yang berikan pelbagai bahasa pada manusia ibu ayah. Contoh di Malaysia sendiri, ibu ayah, di Semenanjung saja ada banyak loghat-loghat negeri. Pergi pula Sarawak, Sarawak saja ada banyak loghat dialek suku kaum dekat Sarawak. Itu negeri Sarawak saja. Sabah lagi, seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak ada pelbagai bahasa. Kita sendiri dekat Semenanjung, yang ramai kat Semenanjung ni, ada kita tak faham bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Banjar saya tak faham. Jawa, Banjar saya tak faham. Kalau cakap Perak, faham lah. Kita orang Perak, kan? Cakap Kelantan, bolehlah faham. Guru-guru banyak daripada Kelantan, Kedah. Tapi kalau cakap Sarawak, bahasa Sarawak yang standard, dialek Sarawak yang biasa, boleh faham lah Melayu Sarawak. Tapi kalau masuk yang dia punya kaum-kaum tu, tak faham lah kita. Sekarang ni ibu ayah, kepelbagaian bahasa yang dituturkan adalah tanda apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Wa ikhtilafi alwanikum wa ashkalikum. Bukan setakat bahasa saja berbeza, tetapi warna pun berbeza, rupa pun berbeza. Kalau macam kulit macam saya ni, kulit ni kita panggil apa ni ibu ayah? Ni apa ni? Kuning langsat ke cerah ni? Alah kan. Coklat-coklat lah ustaz. Nak ada kulit langsat pula dia kan. Ibu ayah, kulit saya warna coklat. Kulit orang Afrika warna gelap. Kulit orang Cina, orang Rusia, Cina warna kuning-kuning sikit. Orang Rusia warna putih. Contohlah orang Eropah warna putih. Siapa jadikan semua itu berbeza warna? Allah Ta'ala yang jadikan. Senang, Allah Ta'ala jadikan. Allah Maha Berkuasa. Bentuk, rupa. Kalau rupa Melayu macam mana? Hidung dia kadang-kadang mancung sikit lah. Tapi biasanya hidungnya tak adalah mancung pun. Biasa-biasa aja. Janggut orang Melayu macam mana lah janggut orang Melayu? Kadang-kadang ada jambang. Kan? Tapi kalau kita tengok, ada negara, Pakistan ke contohnya, Arab ke, mereka berjambang. Kalau contohnya Cina biasanya janggut sikit-sikit. Betul tak ibu ayah? Siapa yang jadikan semua tu? Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala yang jadikan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita fikirkan. Nak kita fikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Semua daripada pelbagai negara, pelbagai pelosok dunia dengan wajah yang berbeza, lidah berbeza, percakapan berbeza,
warna bentuk muka berbeza. Semua ibu ayah pasti takkan terlepas, semuanya akan dikumpulkan. Tak kira rupa dia macam mana pun dekat dunia, warna apa pun, cakap bahasa apa pun, keturunan apa pun, tak ada seorang pun yang akan tertinggal daripada dihisab oleh Allah Ta'ala, akan dikumpulkan. Wa ilaihi tuhsyarun. Ibu ayah kalimah tuhsyarun, huruf asalnya ha, shin, ra. Daripada huruf ha, shin, ra, apa kalimah yang biasa ibu ayah dengar? Tambah satu huruf sikit. Ha, shin, ra. Daripada huruf ha, shin, ra, apa kalimah yang kita biasa dengar? Tempat kita berkumpul nanti. Kita sebut kumpul je semua dah tahu dah. Kat mana ibu ayah? Ada ha, shin, ra pada kalimah tu. Cuba ibu ayah kongsikan. Mahsyar. Bagus ibu. Maka mahsyar tempat berhimpun. Mahsyar tempat berhimpun. Kita panggil isim makan. Kata nama untuk menunjukkan tempat. Contoh, sajadah sujud. Mula dengan mim baris atas. Masjid, tempat sujud. Contoh, la'ibah, bermain. Tempat kanak-kanak bermain. Padang permainan dipanggil mal'ab. To'am. To'am, makanan. Tempat di mana banyak makanan. Makanan dijual dan sebagainya. Mat'am, restoran. Restoran ataupun kantin. Jadi mahsyar daripada hasyin ra, datang kalimah mahsyar, tempat berhimpun. Jadi ibu ayah, tak ada satu orang pun melainkan pasti akan dibangkitkan di mahsyar. Habis tu kalau dia meninggal meletup dekat atas udara sana, dia meninggal masuk mati dalam perut ikan, dimakan oleh ikan hiu, ikan jos dalam laut. Adakah dia dikecualikan daripada dibangkit di mahsyar? Tidak ada satu pun dikecualikan. Asalkan dia manusia, dia jin, pasti akan dibangkitkan ibu ayah. Tak boleh lari, tak boleh lari. Hancur macam mana jasad kat dunia ni, tetap akan dibangkitkan sempurna nanti pada hari kiamat ibu ayah di mahsyar. Maka mahsyar ha shin ra, tempat berkumpul. Wa ilaihi tuhsyarun. Tuhsyarun, kamu semua akan dikumpulkan. Ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, kalimah tuhsyarun ini fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Kita sentuh sikit bahasa Arab. Tuhsyaruna, fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' bagus ibu. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kotak berapa? Mula dengan ta, belakang dia tambah waw nun. Kotak berapa? Saya ingat tadi. Ingat kotak apa? Ta, waw nun. Kotak 9 betul ibu. Laju ibu jawab. Ibu-ibu opah-opah ya. Kalau budak-budak madrasah umur 15-14 ni, opah-opah lah jawab ni. Kalau bayi saya, ibu-ibu dah jawab. Masya Allah, laju ibu jawab ya. Kotak 9. Kotak 9 itu untuk memberi makna kamu semua. Wa ilaihi tuhsyarun, hanya kepadanya kamu semua. Ibu ayah last untuk kalimah tuhsyarun. Ya fi'il mudhari' ma'ruf ke fi'il mudhari' majhul? Cuba tengok. Mula dengan baris depan, kemudian shin tu baris atas. Tuhsyarun. Agak-agak ibu ayah ini fi'il mudhari' ma'ruf ke majhul? Majhul, betul Ibu Zanita. Fi'il mudhari' majhul. Terjemah dia mesti dimulakan dengan apa ibu ayah? Kalau itu fi'il yang majhul, terjemah mesti dimulakan dengan apa? Di. Cuba ibu ayah semua tengok terjemah masing-masing. Ada tak kalimah tuhsyarun itu dihimpunkan? Ada tak? Dikumpul, dihimpun. Ada tak terjemah dia? Mesti ada. Pasal ini fi'il mudhari' majhul. Jelas ya? Okey. Summa ilaihi tujma'una ba'da hadha tafarruqi wasyatat. Dan setelah di dunia ini Allah pisah-pisahkan dengan pelbagai bangsa, pelbagai warna, pelbagai persempadanan negara, pelbagai warna kulit. Kita tak boleh faham bahasa-bahasa di negara-negara lain kalau kita tak belajar. Yang pastinya apa sahaja kedudukan manusia itu, bahasa apa pun dia, bangsa apa pun dia, warna kulit dia, pertuturan dia, dia pasti akan dikumpulkan nanti.
dikumpulkan. Kita pasti akan dikumpulkan. Siapa ibu ayah tengok orang terkenal kat dunia ni yang kita tak pernah jumpa? Siapa? Cuba bagi contoh. Biasa kita ni artis lah, sebut artis kan. Contohlah artis lah, bagi contoh artis. Ataupun ulama terkenal dunia ke, siapa-siapa pun yang kita kagum sangat dengan dia, yang patut kita kagum dengan orang-orang yang ada, yang bawa Islam lah. Yang tak bawa Islam jangan kita kagum. InsyaAllah kita kenal tak pernah ya. Jadi sempat jumpa dekat dunia. Rupa-rupanya di mahsyar nanti popular macam mana pun tetap akan dibangkitkan. Tetap tak pakai sehelai badan. Tapi pada ketika itu tak ada orang yang berani. Orang-orang lain pada ketika pada hari itu orang dalam sangat-sangat ditakutkan. Ibu ya. Kita Al-Quran, surah Ar-Rahman. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, mahsyar nanti, wa ilaihi tu'in, la yus'alu an dhanbihi. Tidak akan ditanya dosanya. Tanya insun wala jan. Kenapa Allah Ta'ala takkan tanya semua manusia akan ditanya amal perbuatan dia. Amal dosa kita walaupun sebesar zarah, kita buat bila ni? Dosa kita ni buat 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, sebesar zarah dosa akan ingat balik, akan di-refreshkan balik, kita ingat balik. Takut-takutnya hanya kerana dosa sebesar zarah kita buat. Saya tanya ibu ayah, dosa kita sebesar zarah ke? Sampai sekarang ni umur 40 ni, dosa kita ni sebesar zarah ke ibu ayah? Dosa kita ni sebesar zarah ke? Tak terhitung banyak dosa kita ni. Dosa kita dosa pada manusia, dosa pada Allah, dosa pada alam semesta ni, dosa sakitkan hati orang, dosa macam dosa kita buat ibu ayah, dosa dah buat dosa, taubatnya tidak, istighfarnya tidak. Banyak sangatlah dosa kita ibu ayah. Maka lepas tu kita kena taubat, kerana dengan taubat Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan asbab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga amalan-amalan yang Nabi janjikan kalau kita buat, Allah Taala hapuskan dosa kita. Kejarlah amalan-amalan yang macam tu insya-Allah ibu ayah ya. Kenapa? Kerana kita pasti akan dibangkitkan nanti di mahsyar dalam keadaan akan ditayangkan semua amal-amal kita. Masa tu barulah nak menyesal. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dah bagi tahu pada orang kafir melalui lidah Nabi SAW. Ya, janganlah kamu semua ni syirik pada Allah. Jangan kamu semua lawan Allah. Jangan kamu semua tinggalkan perintah Allah. Apa dia respon daripada orang kafir Quraisy? Apa mereka kata ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ibu ayah, mereka adalah, Allah Ta'ala gunakan fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' ataupun present tense. Di antara faedah fi'il mudhari' adalah memberi makna istimrar, berkekalan. Mereka selalu kata, bukan cakap sekali dua kali, selalulah cakap benda sama. Bukan sekali dua kali, sentiasa cakap benda sama. Apa yang mereka cakap? Apa yang mereka pertikaikan? Apa yang mereka ejek-ejekkan? Mereka tanya dalam keadaan mengejek. Mata hazal wa'du, Muhammad, pengikut Muhammad, mata hazal wa'du, bila janji yang kau cakap ni? Kata kami akan ditimpa azab. Kata datang azab dari langit lah, apa benda lah. Mana azab tak ada pun. Wa'du.
bilakah janji, al-wa'du janji. Bilakah janji ini? In kuntum sadiqin. In sekiranya kuntum kamu semua sadiqin, benar. Kalau benar kamu semua ni orang-orang yang cakap betul, kamu semua wahai Muhammad dan para pengikut kau wahai Muhammad adalah orang-orang yang cakapnya jujur, cakapnya betul, mana janjinya? Mana azabnya? Tak ada pun. Jadi Ibu Ayah rasa mereka tanya ni, tanya nak tahu ke, tanya ngejek pada rasa-rasa Ibu Ayah lah. Gaya bahasa yang macam tu. Mereka tanya ni nak tahu ke, tanya nak mengejek ni. Mereka memang tak nak beriman dan mereka tanya tu semata-mata nak mengejek. Nak mengejek Nabi dan para sahabat dan memperlekehkan janji yang Nabi sampaikan. Mereka mengejek Ibu Ayah. Ya. In kuntum sadiqin, siap kata. Kalau kamu ni orang-orang yang benar. Ibu Ayah, bukankah orang-orang Quraisy yang sama juga dulu sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, ketika Nabi umur sebelum 40, sebelum Nabi terima wahyu, apakah gelaran yang mereka gelarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, Ibu Ayah? Apakah gelaran yang mereka gelarkan baginda? Al-Amin. Al-Amin lagi hebat daripada Sadiq. Sadiq orang yang benar. Up daripada Sadiq, Siddiq yang sangat-sangat benar. Up lagi Al-Amin mereka panggil Nabi. Tiba-tiba mereka duk ajak Nabi, Muhammad, pengikut Muhammad, mana janji-janji kalau betul kau ni orang yang, kalau benar kamu semua orang-orang yang betul cakap. Ya Allah, mereka nampak tak gaya macam ni pun kita dapat tahu mereka ni sanggup anggap Nabi itu menipu. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cabaran yang Nabi hadapi, ya. Tafsiran sikit lagi. Wa yaqulu musyrikuna li Muhammad, kata orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin tahakkuman wa istihza'an. Dan mereka cakap kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang beriman dalam keadaan mengejek-ngejek. Mata yaqa'u ma ta'iduna bihi minal qiyamah wal hasyri wal azabi wan nari fil akhirah. Muhammad, mana dia yang kau janjikan? Kata ada hari kiamat, tak ada pun kiamat. Kata ada kebangkitan mahsyar, tak ada pun mahsyar. Kata ada azab, mana azabnya? Kata ada neraka, tak ada pun neraka. Nampak Ibu ya, mereka mengejek. Wal khasafi wal hasib fi dunia. Kamu kata ada azab daripada langit akan turun, tak ada pun. Mereka mengejek. In kuntum ya Muhammadu wal mu'minuna bihi sadiqina fima tad'unahu. Kalau betul kamu semua ni orang benar, apa yang kamu dakwa ada azab hari kiamat, ada azab kubur, kalau benar apa yang kamu kata, tunjukkanlah. Fa akhbiruna bihi au fabayyinuhu lana. Kalau betul bagi tahulah kami. Jadi yang mereka bukan tanya nak tahu, mereka tanya memang semata-mata nak mengejek sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah Ibu yang untuk malam ni, tabur daripada ayat 24 dan 25. Mudah-mudahan kita semua jumlah saya dan Ibu Ayah cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cinta sungguh, dengan cara memperbanyakkan atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyambung tugas buah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyambung lidah kenabian. Kalau boleh sambung berserta dengan ilmu. Maka untuk itu kita kena rajin-rajin pergi majlis ilmu untuk timbul ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai pula kepada umat manusia, insya-Allah Ibu Ayah. Pukul 10.05 nanti ada pengajian bahasa Arab pun sama. Saya benarkan Ibu Ayah untuk join sekali, insya-Allah ya. Boleh join. Cuma rakaman video pada pelajar rasmi saja ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Atina fid dunya